Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Encik Syafiq Aizatullah bin Saharudin. Nama saya Afif Zufairi bin Johari dan lagi dua ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Arif bin Ibrahim dan juga Muhammad Iman Arif bin Muhammad Arif. Tajuk yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami ialah Pertolongan Cemas berpandukan kurikulum kadet remaja sekolah bagi struktur badan, struktur sendi serta struktur daging dan kulit dan fungsi organ. Okey, untuk bahagian pengenalan, kita akan tahu dia apa maksud pertolongan cemas. Pertolongan cemas ditaktifkan sebagai bantuan permulaan, bantu mula atau rawatan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecederaan dalam sebarang kemalangan atau sakit secara mengejut. Lebih dikenali sebagai tiba-tiba lah, sakit yang tiba-tiba, dengan menggunakan objek sekeliling sebelum ketibaan ambulans, doktor atau pakar perubatan atau sebelum mangsa dihantar ke hospital. Ada 4 peraturan dalam pertolongan cemas. Yang pertama, memberi pertolongan kepada mangsa yang cedera teruk dahulu. Yang kedua, keutamaan kepada mangsa yang tidak sedar, terutamanya pernafasan pesakit itu. Yang ketiga, jangan sesekali menanggalkan pakaian mangsa hanya sekadar melonggarkannya sahaja dengan tujuan untuk memudahkan pernafasan mangsa dan membantu mula memerhatikan pergerakan pernafasan mangsa. Dan yang terakhir, membuat pengurusan bagi menghantar mangsa ke hospital. Dalam struktur badan, kita akan mengenali apa dia itu anatomi, apa dia juga fisiologi dan juga sistem yang paling terpenting jika seseorang itu tercedera yang akan menimbulkan implikasi yang serius. Untuk anatomi, ia adalah kajian mengenai struktur-struktur tubuh dan hubungan di antara mereka. Fisiologi pula adalah kajian mengenai fungsi setiap struktur dan interaksi di antara sistem-sistem dalam tubuh. Kita dalam tubuh badan manusia mempunyai 6 sistem. Yang pertama, sistem pernafasan. Yang kedua, sistem kardiovaskular. Yang ketiga, sistem saraf. Keempat, sistem muskuloskeletal. Yang kelima, sistem genitourinary. Yang keenam, sistem reproduktif. Sistem yang penting jikalau tercedera akan menimbulkan implikasi yang serius kepada seseorang ialah sistem pernafasan, sistem kardiovaskular dan juga sistem saraf. Oleh itu, di dalam perawatan pesakit yang tercedera, seorang penyelamat mesti memulakan pemeriksaan dengan meneliti anggota dan rongga yang penting yang menjalankan fungsi sistem di atas. Bagi pemeriksaan pesakit yang tercedera, mesti mengikut satu sistem yang memberi keutamaan kepada sistem anatomi dan fisiologi yang penting. Langkah pemeriksaan mangsa yang dijadikan panduan dan mesti dipatuhi supaya kecederaan sistem yang kritikal tidak terbiar atau dilupakan seperti di bawah. Okey, ini dia adalah dalam pemeriksaan apabila seorang penyelamat tu dia membuat pemeriksaan terhadap mangsa. Yang pertama, dia kena tengok tahap kesedaran iaitu sistem saraf. Yang kedua, saluran pernafasan. Yang ketiga, pernafasan. Yang keempat, pendarahan iaitu sistem kardiovaskular. Dan yang kelima, seluruh anggota badan mangsa seperti sistem muskuloskeletal, sistem otot dengan sistem rangka. Kita pergi kepada sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terdiri daripada otak, saraf tunjang, organ daria dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini ke bahagian tubuh yang lain. Organ-organ ini bertanggungjawab untuk kawalan badan dan komunikasi antara bahagian-bahagiannya. Otak dan saraf tunjang membentuk pusat kawalan yang dikenali sebagai sistem saraf pusat. Saraf daria dan organ daria sistem saraf periferi memantau keadaan di dalam dan di luar badan dan menghantar maklumat sistem saraf pusat. Saraf eferen dalam sistem saraf periferal membawa isyarat dari pusat kawalan ke otot, kelenjar dan organ untuk mengatur fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum saya meneruskan pembentangan yang telah dilakukan oleh saudara Afif, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Arif bin Ibrahim dari ISMP Pendidikan Yasmani. Saya akan menyambung di bahagian struktur sendi dalam pertolongan cemas. Seperti yang kita tahu, sendi adalah sambungan tulang yang memungkinkan pergerakan pada anggota badan kita.
Sendi juga dibentuk oleh hujung artikular dua tulang yang ditutup dengan tisu tulang rawan, menyerat dan melembutkan geseran semasa melakukan pergerakan. Bahagian artikular tulang tertutup dalam beg artikular yang disebut di dalamnya adalah cecair sinovial. Ligamen juga tergolong dalam sendi yang menghubungkan komponennya dengan kuat antara satu sama lain. Oleh itu, sendi adalah struktur yang sangat kuat yang dapat menahan tekanan yang serius. Kita pergi ke slide seterusnya. Bagaimana kehelang terbentuk dan tanda-tanda diagnostiknya. Dislokasi berlaku apabila sendi tiba-tiba dan terlalu terbuka, biasanya ke arah yang tidak biasa untuk melakukan pergerakan pada sendi itu. Dalam kes ini, bahagian artikular tulang meninggalkan kedudukan yang betul secara anatomi. Sementara kapsul artikular boleh rosak, ligamen dan saluran darah dapat terkoyak dan hujung saraf dapat diperas dan akan rosak. Seterusnya, dislokasi ini juga yang paling biasa mengikut urutan menurun, daripada jari kaki, bahu, kaki, siku, sendi, temporomandibular, lutut dan juga sendi pinggul. Slide seterusnya, tanda-tanda bahawa kehelang telah berlaku. Yang pertama adalah kesakitan tajam pada sendi. Yang kedua, kedudukan anggota badan yang tidak wajar. Yang ketiga, kemustahilan pergerakan pada sendi atau sekatan pergerakannya yang tajam. Rasa sakit meningkat ketika cuba untuk bergerak. Kita pergi kepada pertolongan cemas untuk yang terkehel. Sendi mesti bergerak dalam kedudukan di mana dia berada selepas kecederaan. Antara tidak perlu meluruskan anggota badan atau memusingkannya. Untuk membetulkan sendi, serpihan digunakan seperti patah tulang. Sekiranya terdapat kehelang sendi pinggul, masa yang dibaringkan, kaki yang cedera harus dibalut dengan yang sihat dan diangkut dalam posisi terlentang di atas tandu yang kaku atau objek yang menggantikannya. Seterusnya, sapukan pack ice atau benda sejuk lain seperti sebotol air peti sejuk dan lain-lain pada sendi yang terkena untuk mengurangkan bekak. Yang ketiga, memberi ubat penghilang rasa sakit kepada mangsa. Analgin, paracetamol, nimesil atau analgesik lain akan dilakukan. Perlu diingat bahawa jika tidak ada rasa sakit akut, maka tidak perlu untuk melakukan analgesik kerana anestesia lengkap dapat menyulitkan diagnosis. Kita pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu ciri dan sebab-sebab berlakunya kecederaan. Sebab yang pertama adalah menyediakan pertolongan cemas sekiranya terkehel sendi sangat penting kerana bahagian ini yang bertanggungjawab untuk pergerakan anggota badan membengkok dan juga memanjang. Masa pemulihan akan meningkat dengan ketara kerana ligamen dan otot yang koyak. Ciri yang kedua adalah kita pergi kepada menerima pelbagai klasifikasi kehelang. So, mengikut tahap anjakan, bagi penuh, sendi menyimpan sepenuhnya kepala keluar dari beg anggota badan bergantung pada tisu penghubung yang mengalami pendedahan. Bagi yang tidak lengkap, kepala artikular bersentuhan sebahagian dengan bursa atau dipanggil subduction. Bagi mengikut tempoh masa, bagi segar tidak lebih daripada 2 hingga ke 3 hari. Bagi basi, 3 hingga 14 hari telah berlaku. Bagi lama pula lebih dari 2 minggu
yang telah berlalu. Sekian daripada saya akan meneruskan pembentangan ini kepada Muhammad Iman Arif. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Arif bin Muhammad Arif. Okey, pertama sekali saya ingin minta maaf jikalau video kualiti ini tidak sangat cantik kerana saya ada masalah sekarang, tapi hari ini saya ingin menceritakan tentang struktur daging, kulit dan fungsi organ. Okey, apakah struktur daging dan kulit dan fungsi organ? Ianya berkemungkinan ramai yang tidak mengetahui bahawa kulit ini adalah sebuah organ yang paling besar boleh didapati pada badan seseorang manusia, dan ianya juga adalah salah satu organ yang paling rumit. Ianya mempunyai pelbagai peranan dalam kehidupan dan ianya juga menjaga kesihatan, namun kulit ini mempunyai pelbagai penyakit yang boleh ditimbulkan. Seterusnya ialah ianya juga berperanan penting dalam mengawal suhu badan, menghasilkan vitamin dan juga deria sentuhan kita. Okey. Yang keempat adalah telah dibahagi kepada 3 lapisan, iaitu epidermis, dermis dan subcutis. Dan 3 lapisan ini ialah yang membuatkan kulit berfungsi dengan lebih efektif. Okey, epidermis. Epidermis adalah bahagian paling luar kulit, lapisan sel dengan ketebalan yang berbeza bergantung pada lokasinya di badan. Epidermis datang daripada sel keratinosit yang mempunyai bentuk seperti sebuah dinding bata yang terikat antara satu sama lain. Okay, fungsinya adalah untuk mencegah kelembapan patogen dan zat-zat kimia daripada keluar masuk tubuh secara bebas. Keratinosit terbentuk dari lapisan basal yang bergerak ke permukaan, dan ianya juga membagi warna serta tona terhadap kulit kita. Selanjutnya adalah dermis dan subcutis. Okay, dermis terletak di bawah epidermis, mengandungi tisu penghubung yang kuat, folikel rambut dan kelenjar peluh. Dermis juga memberikan kekuatan dan keanjalan kulit, namun dermis mempunyai saluran darah. Subcutis pula adalah lapisan paling dalam yang mengandungi lemak dan tisu penghubung. Subcutis berbeza kerana ianya bergantung ke atas tepat bentuk badan dan juga berat badan seseorang. Subcutis ini melindungi tubuh dari trauma luaran dan ianya juga menyimpan tenaga. Okey, sekarang fungsi kulit. Okey, fungsi kulit. Yang pertama, ianya berfungsi sebagai penghalang, melindungi daripada kehilangan air, kecederaan fizikal dan kimia, serta kecederaan daripada serangga. Seterusnya, membantu melawan kuman, alergen, toksin, karsinogen melalui bahagian sistem imun pada di kulit. Mengatur suhu badan dengan melebarkan atau menyempitkan saluran darah kita di dekat permukaan kulit, iaitu dengan mengatur penyingkiran haba dari badan. Ianya juga melindungi kita daripada radiasi UV dan merawat luka kita. Yang kelima adalah memberi deria sentuhan, boleh mengenali persekitaran secara fizikal. Fungsi kulit juga dapat memberikan keindahan dari tarikan secara fizikal kerana keadaan kulit memainkan peranan besar terhadap pandangan seseorang ke atas kesihatan kita. Apakah itu kulit normal dan cara untuk tambah baik kulit? Okey, ramai yang hanya ambil perhatian apabila berlakunya sesuatu terhadap kulit kita. Masalah yang biasa berlaku adalah kulit kering, sensitif, berminyak, tersumbat, berkedut, rosak akibat sinar matahari dan menunjukkan tanda penuaan. Walaupun ianya boleh dilihat sebagai normal, apabila ianya berlaku secara berlebihan, ianya boleh menjadi masalah terhadap kulit kita.
Antara perkara yang dapat dilakukan untuk tambah baik situasi kulit adalah dengan selalu menjaganya secara konsisten walaupun berkemungkinan mengambil masa yang lama. Antara cara untuk tambah baik situasi kulit kita adalah dengan mengurangkan diri daripada melebihi terkena sinaran UV, melindung diri daripada kesengsaan dan kekeringan yang berlebihan. Last sekali adalah jangan selalu bertukar produk kulit kerana ianya berkemungkinan akan menjadi tidak positif terhadap kulit kita. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.